serupa, tapi kalau perempuan dia risau 2 kali ganda. Jadi bila sebut nikah dan sebagainya, ada mak bapak ni dia akan berfikir cara lain, yang insya-Allah kita akan pergi pada soalan berikut. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz. Sebelum kita teruskan kepada perbincangan mengenai nikah ni, saya nak ingatkan kepada semua yang hadir pada hari ini, semua pelajar yang kat sini kan, kalau ingat lagi pesanan mak atau ayah kan, sebelum kita datang ke Czech Republic kan, mak kata datang Czech ni belajar, jangan kata nak kahwin kan. Dan saya rasa mungkin saya serahkan kepada Ustazah untuk ulas dalam isu ni kot. Silakan. Siapa nak suruh ulas ni? Mak bapak tak setuju nak kahwin. Oh, mak bapak tak setuju nak kahwin. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Bila Ustazah pun dah masuk anak 4 ni, jadi macam Ustaz kata tadi lah, pemikiran kita pun mungkin dah lebih rasional sikit lah, berbanding pada kalau zaman Ustazah belum kahwin ke, ataupun kahwin anak 1 ke, kita rasa kenapa tak bagi kahwin kan. Kita nak kahwin, kita nak jaga hubungan, nak jaga hati kita, perasaan kita pun mungkin dah berkenan kan. Mestilah berkenan dulu baru kahwin kan. Apa ni, jadi isu biasalah kalau mendapat tentangan ataupun tak dapat persetujuan daripada mak bapak kita kan. Jadi perkara ni kita perlu teliti, perlu tengok dengan rasa rasional. Jangan kita emosional, sama ada lelaki ataupun perempuan. Terutamanya halangan ni biasanya keluarga perempuan kan. Kita tengok dulu kenapa mak ayah kita tak bagi. Ada jawapan? Cuba bagi sikit sisters. Belajar. Satu, masa kita belajar, sebab perempuan ni isu yang pertama sekali, kalau belajar, kalau kahwin dah jadi isteri, banyak tanggungjawab. Lepas tu nanti mengandung, bersalin, nak jaga anak, macam mana nak belajar kan. Itu isu yang pertama lah. Yang kedua, mungkin juga dia tengok pasangan kita yang kita bawa balik nak kenalkan dekat dia kan, sememeh pun kan, dengan rambut tak sudah, lepas tu selojin lusuh. Macam mana nak jaga anak yang dia jaga daripada dia mengandung, dijaga daripada kecil macam Mujaddid dah besar, macam Rufaidah dah besar jadi anak dara cantik, nak bagi orang yang pakaian macam gitu kan. Lepas tu cakap pun macam teragak-agak kan, tak ada confident. Macam mana boleh nak meyakinkan mak ayah perempuan tu nak menyerahkan anak dia, diri sendiri pun tak boleh jaga kan. Okey, itu mungkin isu yang kedua lah. Isu yang ketiga apa lagi sebab agaknya tentangan keluarga? Lelaki koko ada pengalaman kenapa mak bapak tak kasih kahwin? Belum cukup matang. Betul. Itu termasuk juga yang tadi lah. Maksudnya orang tak confident, tak tengok macam mana baru umur 20 kan? 20 ke umur sekarang? 21, 22 kan? Masih muda belia. Tapi saya rasa kalau kita dapat yakinkan mak ayah perempuan tu yang kita boleh menjaga anak dia, insya-Allah tentangan ataupun persetujuan tu boleh kita dapat lah. Jadi benda ni perlu kita tangani dengan, maksud saya dengan perbincangan, dengan pemikiran yang rasional. Jangan terlalu agresif, nak kahwin kan. Cuba fikir dengan lebih lanjut. Mesti ada hikmahnya kenapa mak bapak tu belum nak bagi lagi. Boleh ke pengusi? Ustaz tambah sikit boleh tak? Ustaz tambah. Ini first time tahu Ustazah dengan Ustaz duduk sekali forum. Kan? First time. Jadi Laju kahwin lah tu. Oh itulah, setelah berapa tahun kita kahwin? 11. Ini apa ni? Ustaz nak tambah pasal kepercayaan. Sebenarnya isu, kalau lah Ustaz cuba letakkan diri, lepas ni kita dua orang, dia tengok. Kita cuba letakkan, macam Ustaz katakan, bila berfikir Ustaz dan Ustazah berfikir cara, kalau anda 9 anak-anak kami, Ini serupalah kita pergi kat UK pun cakap benda gitu ke.
Bila mak bapak tak bagi, Ustaz cuba faham kenapa tak bagi. Yang Ustazah cakap sebab belajar. Kalau anda sekalian boleh buktikan, boleh belajar, baik lelaki baik perempuan, boleh jaga keputusan, walaupun kahwin, walaupun angin melanda, walaupun ribut yang menimpa, rasa salah ibu bapa kat situ. Cuba bagaimana nak yakinkan, itu kena fikir sesuatu lah. Dan lebih terletak pada kematangan sebenarnya. Kadang ada separuh orang tu, mak bapak tengok dia pun kata, dia yakin anak aku kalau kahwin, dia boleh handle. Bukan setakat dia handle belajar dia, dengan lelaki dia pun boleh handle. Betul? Jadi dia kena keyakinan. Sejauh mana keyakinan itu ada pada mak bapak anda? Ustaz tak yakin mak bapak akan percaya kalau tengok kita pun duk rindu mak, rindu kan. Apa cerita lah anak aku ni. Dia tengok belajar pun tengok bila jelah result macam mana. Mak susah lah, periksa lah, gini lah. Dia pun risau. Ni kalau kahwin dah lah laki malah belajar kan. Kemudian kan. Tapi kalau dia tahu dengan kamu pun keputusan cemerlang, suami pun, bakal suami pun keputusan elok, dan dia tengok ada leadership, ada kepercayaan daripada kamu. Okey lah sebelum ni nampak manja, tapi bila datang cek ni, nampak berdikari, nampak tegas, nampak matang. Bila cakap dengan mak bapak nak kahwin pun tak teragak-agak. Ustaz rasa benda tu akan mempengaruhi cara berfikir. Kalau kami berfikir cara mak bapak. Begitu juga lelaki. Kadang lelaki, yalah kalau keluarga sendiri pun, mak sendiri pun tak yakin anak aku nak kahwin, dia kata. Dia tengok kita pun dah lah nak manja apa semua kan. Macam gini nak kahwin, dia pun tak yakin nak jaga anak orang. Jadi bagaimana nak bina kepercayaan pada mak ayah? Ni confidential sikit Selalu Ustaz cerita, Ustazah tahulah cerita ni. Ustaz rancang nak kahwin daripada Ustaz SPM. Ustaz tak tipu tau. Sebab pergaulan Ustaz dengan apa ni, Ustaz ikut apa usrah lah, ikut program-program daurah dan sebagainya dengan lecturer UTM, student UTM. Jadi lecturer UTM yang dah beranak benak ni, dia duk kempen kita baru 17 tahun duk kempen suruh kahwin. Oi, serabut fikir. Tapi mereka ajar cara rasional. First kali dia kata kumpul duit. Memang start kumpul duit. Dan tu saya ingat buka akaun di tabung haji dan start kumpul duit. Dan banyak berdikari. Jadi bila kata Ustaz target tahun 2 belajar dan nak kahwin, bila cakap dengan ibu bapa, baik arwah ayah Ustaz, baik mak Ustaz sekarang pun, dia ada keyakinan, tak ada masalah. Dia yakin boleh. Cuma ialah kita merancang, Allah Ta'ala yang tentukan. Kami tak kahwin waktu belajar. Kita dah rancang-rancang, tetapi akhirnya kahwin selepas sebulan habis belajar. Ya. Habis grad, terus kahwin. Sebab apa? Sebab kadang perancangan kita ada, tapi Allah Ta'ala yang tentukan. Cuma sekarang ni, apa yang saya nak share ialah sejauh mana kamu boleh yakinkan keluarga dan yakinkan keluarga belah isteri. Belah isteri ni tengok, matang sungguh budak ni nak kahwin dengan anak aku kan. Nampak gaya tu, memang yakin dia nak lepaskan anak. Bukan mudah nak lepaskan anak dekat orang. Dan bayangkan, suasana bila anak duduk jauh kat tempat tertentu arah ni, sebenarnya mak bapak akan lebih selesa, lebih rasa tenteram jikalau ada orang yang boleh bertanggungjawab matang untuk jaga anak dia. Itu antara formula ni. Tetapi semua pun demikian, isunya ialah ada kahwin ni, ada orang kahwin boleh selesaikan masalah, tetapi ada orang kahwin mendatangkan banyak masalah. Kahwin bukanlah orang kata silver bullet untuk selesaikan semua isu. Tak. Ada orang kalau dia tak ada keperluan untuk kahwin, Ustaz rasa tak perlu. Kan? Tak ada keperluan untuk kahwin. Dia boleh jaga diri dia, dia pun tidak terlibat dengan coupling, dia pun tidak menggatai ke sana ke sini kan. Dia nak tumpu konsentrate untuk belajar, dia nak konsentrate untuk perjuangan ke, untuk lakukan kerja kemanusiaan, dia nak pergi round dunia dan sebagainya. Macam Che Guevara naik motor keliling Amerika Latin, dia nak kata aku nak naik motor round keliling Eastern Europe. Terserah. Kadang Ustaz rasa kalau ada orang boleh fikir gitu, lebih baik macam gitu kan? Sebab takut kalau ada kahwin merencatkan apa dia nak capai. Tetapi kalau separuh orang tu, keadaan menjadikan dia terpaksa kahwin. Kenapa? Kerana sudah jatuh cinta kan? Duk siang malam pagi petang duk tak boleh tidur, buka buku anatomi pun ternampak muka si dia kan. Tidur tak lena, makan tak kenyang kan. Itu kena dirawati lah. Mungkin kahwin antara cara pengubatan. Allah. Terima kasih kepada Ustaz.
tentang soalan isu halangan daripada ibu bapa untuk anak-anak berkahwin ni, rasanya boleh saya ringkaskan kepada satu ideologi, iaitu kita perlu meyakinkan ibu bapa kita sendiri kan. Dan kalau anda perasan, ini satu ideologi baru daripada Ustaz. Okay. Ustaz, mungkin Ustaz bercerita tentang idealnya macam mana kan. Idealnya kita perlu yakinkan ibu bapa kan. Target kita macam tu. Saya rasa lebih baik untuk kita tanyakan pasangan secara realitinya macam mana kan. Susah atau senang kan, sukar atau payah kan. Okay, mungkin saya boleh jemput dua-dua pasangan, kedua-dua mereka untuk berkongsi pengalaman macam mana meyakinkan ibu bapa kan. Kerana mereka merupakan pelajar daripada Czech Republic dan dia orang lebih tahu lah